السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini bacaan kita dari surah Ali Imran pada muka surat 64, ke surat 64 dari juzuk yang keempat. Surah Ali Imran bermula dari ayat 109. Surah yang ketiga ayat 109. Baik, kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tuhan yang datang, Tuhan yang kita datang darinya, kepadanya jugalah kita kembali.
Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita mulakan kuliah dengan satu berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah salah satu daripada sahabat orang panggil jemaah tetap kita lah, kuliah kita. Kalau perasan di duduk belakang, orang online mungkin tak kenal lah. Itulah Abang Fadil. Semalam dia meninggal. Kalau tuan-tuan tengok yang berita semalam pun yang viral motor besar tu, yang jatuh, yang apa tu, elok orang lawan arus tu di highway Suka tu. Itulah jemaah kita lah tu. Pagi-pagi, setiap pagi dia ada dalam kuliah kita. Jadi pagi ni mungkin urusan jenazahnya akan diuruskan dan akan disolat jenazah pada pagi ni lah. InsyaAllah mungkin dia disolatkan di Masjid Al-Azim lah, sebab dia Qaryah sana, di dekat dengan Masjid Al-Azim. So itu kita mengucapkan takziah buat keluarga, dan kita juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di atas musibah yang telah menimpa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, sebab dia meninggal semalam pagi semalam dia ada lagi. Dia masih hadir lepas daripada kuliah tadabbur. Dia pun balik rumah sekejap, lepas tu dia naik motor. Jadi dalam perjalanan tu berlaku. Begitulah keadaan kita ni, kadang-kadang sangat dekat dengan kita. Keliling-keliling kita ni, kadang-kadang berita kematian tu berlaku yang kita tak sangka. Jadi sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengampuni dosa-dosanya. Dan dia orang rajin istiqamah dia. Istiqamah dia. Hampir setiap pagi lah ada dalam kuliah kita ni. Lama dah, sejak daripada kita di Padan Indah lagi. Sebelum saya mari ke sini lagi, memang dia dah mulazamah lah setiap pagi kuliah tadabbur kita ni. Sebelum baca tadabbur lagi, sebelum daripada tu lagi. Sebab kita siri kuliah subuh ni dah rasa banyak tahun dah. Sejak pindah ke rasa 5-6 tahun dah kita duduk buat kuliah subuh harian ni. Jadi dia dah ikut pada masa tu. Kehilangan yang besar lah pada kita bagi jemaah, seorang yang istiqamah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita istiqamah juga dalam agama, dan Allah mengakhirkan kita dengan husnul khatimah. InsyaAllah semua yang hadir di sini ataupun yang mengenali dia, atau yang dengar melalui online ni, atau yang boleh sebarkan kepada kawan-kawan yang lain, kita akan maklumkan bila salat jenazah dia. Rasanya tak keluar lagi kan? Belum lagi. Jadi insyaAllah lah hari ni dia keluar daripada forensik di Hospital Ampang, dan kemudian akan disalatkan jenazah insyaAllah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang kita nak tadabbur pada pagi ini iaitulah dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua dari muka surat 25. Muka surat 25, surah yang kedua dari ayat yang ke 168. Ayat 168. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 168 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ayat seterusnya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan yang seterusnya, ya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Baik, maksud dia dalam ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud wahai orang-orang, wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kekuasaannya di langit dan di bumi, dan setelah menjelaskan haknya untuk disembah semata-mata, maka dia mula menyatakan dalam ayat ini bahawa dialah yang memberi rezeki kepada manusia. Antara hak dia untuk disembah kerana dialah yang memberi rezeki kepada manusia. Lalu dia menyatakan bahawa dalam bab rezeki dia menghalalkan bagi manusia untuk makan apa saja yang ada di bumi selama makanan itu halal dan juga baik. Baik iaitu baik untuk tubuh badan dan tidak memberi mudarat kepada tubuh dan juga akal. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka mengikut jejak langkah syaitan. Jejak langkah syaitan iaitu yang menyesatkan pengikutnya dengan kadang-kadang menggunakan makanan dan minuman pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ada yang mempersembahkan binatang-binatang ternak yang yang halal untuk mereka, tetapi digunakan sebagai sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dialah yang maha memberi rezeki, dan dia telah mengarahkan kepada kita, memerintahkan kepada manusia dalam bab mencari atau memakan rezeki yang Allah bagi. Makanlah rezeki yang baik dan juga halal. Lalu dalam agama kita ni ada kaedah dan cara untuk makan. Kalau nak makan sayur, makanlah selama dia tidak beracun. Kalau nak makan buah, makanlah selama dia tidak beracun. Nak makan daun kau, nak makan herba kau, nak makan apa kau, makanlah, tak ada masalah. Kalau nak makan binatang, ada makan binatang yang berdarah. Orang panggil darah merah ni, binatang yang memiliki darah. Lalu mesti disembelih untuk keluarkan darah tu daripada tubuh binatang tersebut. Melainkan dua jenis darah yang dibenarkan untuk makan, apa yang ada dalam hati dan juga limpa. Lain darah mesti dikeluarkan, dan sedikit darah yang kekal yang ada pada daging selepas daripada dia disembelih.
Adapun daman masfuhan, darah yang mengalir, mesti dikeluarkan, kerana pada darah itulah penyakit dia. Yang tak ada darah, tak apa, makanlah. Hatta kalau yang panggil binatang yang di laut, dihalalkan. Walaupun dia ada darah, tapi kerana dia hidup di laut, maka dihalalkan bagi kita makanan laut tanpa disembelih. Kerana sifat darah yang ada pada dia tidak seperti darah yang ada pada binatang yang melata di atas permukaan bumi. Dan kemudian yang tidak ada darah juga dihalalkan kepada kita, seperti belalang boleh makan, walaupun tidak disembelih. Dan begitulah keadaannya. Perkara-perkara yang memabukkan, memberi mudarat, seperti arak yang memabukkan dan seumpamanya daripada racun-racun, diharamkan oleh Allah, kerana Allah nak menjaga hamba dia agar manusia ni hidup dalam keadaan baik dan juga sihat wal afiat. Sebab tu kesihatan ni nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu musuh yang nyata. Dan kita dah jelaskan semalam bagaimana Allah menyatakan yang diikuti akan berlepas diri dari yang mengikuti, dan kepala bapak sekali yang diikuti dalam kesesatan ini adalah syaitan. Dan syaitan akan berlepas diri daripada manusia di akhirat nanti. Lalu Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, janganlah ikut jejak langkah syaitan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Jadi pertama, syaitan ni dalam ayat ni kita tahu tipu daya syaitan ni datang daripada dua pintu, seperti mana yang disebut oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Dan dia sama dengan ayat ni, ayat 169 surah Al-Baqarah. Pertama, Allah Ta'ala kata syaitan ni ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Bis-su'i wal fahsya, dia suruh buat benda keji dan juga jahat, atau jahat dan juga keji. Yang ni berkait dengan syahwat manusia. Pintu apa? Pintu syahwat. Syahwat ni dia suka kepada, atau dijadikan syaitan supaya suka kepada perkara buruk dan juga keji. Seperti apa? Seperti zina, judi, minum arak, dan seumpamanya daripada pintu-pintu kemaksiatan yang bersifat nafsu syahwat. Dengar muzik yang melalaikan, hadir konsert terkinja-kinja, yang ni semua bentuk syahwat yang diharamkan oleh Allah, tapi syaitan datang suruh manusia agar melakukannya. Ini pintu pertama. Dan biasanya pintu ni Allah panggil yang tertipu daripadanya ialah orang-orang yang jahil. Orang yang tak tahu dalam bab agama ni, dia pun ataupun suka kepada perkara-perkara nafsu ni, dia ittiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu. Itu satu. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan pintu kedua iaitulah kamu berkata tentang Allah pada apa yang kamu tidak tahu. Yang ni dipanggil pintu syubuhat. Syubuhat. Dia benda ni tak keji, bukan tidak kata maksiat pada zahir pandangan manusia,
tapi dia bermaksiat kepada Allah dalam sudut mana? Dia buat dalam agama, atau dia berkata dalam agama, atau dia berkata tentang Allah dalam keadaan dia jahil. Dia tak tahu tapi dia merosakkan agama. Yang ni dipanggil syubuhat. Syubuhat ni kesamaran, benda-benda yang tak jelas. Dia tak tahu tentang Allah tapi dia berbicara tentang Allah. Dia tak tahu tentang agama, syaitan suruh dia berbicara tentang agama. Akhirnya orang akan terpesong daripada agama. Orang jahil dipesongkan dengan syahwat. Orang yang rajin nak belajar, ada ilmu sikit, kepandaian, dipesongkan dengan syubuhat. Lalu dia percaya tentang Allah pada apa yang Allah Ta'ala tak pernah ajar. Kadang-kadang tuan-tuan, orang kata dia ada ilmu hakikat, makrifat sampai tak semayang. Bukan dia ni orang duk hoha-hoha macam ni, tak. Tapi datang syaitan, dia kata kamu ni, level kamu ni kenal Tuhan sampai peringkat kamu dah sampai level tinggi. Dan bila dah sampai level tinggi ni, tak perlu lagi dah semayang. Itu bukan syahwat, itu syubuhat. Bila Allah Ta'ala kata tentang sesuatu, dia pandai pula, dia takwil pula. Sebenarnya Tuhan bukan nak macam tu, Tuhan nak macam ni. Dia pula takwil. Seolah-olah dia lebih tahu tentang Allah dari Allah Azza wa Jalla sendiri. Syariat Allah kadang-kadang sampai dia ubah. Berlaku pada Yahudi, berlaku pada Nasrani. Kitab Allah ni diubah. Siapa yang ubah? Bukan orang-orang yang ahli syahwat, tak. Yang ubah kitab ni para pendeta, para rahib, orang yang ada kedudukan di sisi agama mereka, tapi kerana syubuhat yang ada, mereka berkata tentang Allah dalam keadaan mereka tidak tahu. Jadi ini dua pintu syaitan tipu manusia. Hati-hatilah. Syahwat pun kita tak nak, kita tahan diri daripada kemaksiatan syahwat. Dan kita juga tahan diri daripada perkara-perkara syubhat. Sebab itu kita bila jalan keselamatan yang paling utama, kembali kepada petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana Al-Quran adalah apa yang Allah bagi tahu. Dalam bahasa mudah, dalam agama, kita tak kata tentang agama melainkan apa yang Allah bagi tahu. Dan kita tidak berbicara dalam agama melainkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Sehingga kalau pun sampai kepada sesuatu yang perlu kepada ijtihad. Ijtihad ni perkara-perkara baru yang tak ada dalam Quran, perkara baru yang tak ada dalam hadis, memerlukan kepada ijtihad. Yang ni ulama-ulama yang mujtahid sahaja yang layak. Kita ni tidaklah ijtihad, tak ada siapa. Tapi kurang-kurangnya kita mengikuti mereka berdasarkan hujjah mereka. Dan Allah Azza wa Jalla juga melarang kita daripada mengikut secara membuta tuli. Pada orang yang nak rosakkan agama, syubhat ni, hak tu pun kena tipu syaitan. Yang pengikut-pengikut yang mengikuti syubhat ni juga ditipu oleh syaitan. Macam mana tuan-tuan? Kita baca ayat yang seterusnya 170. Dalam ayat 170 ni, Allah Subhanahu wa taala kata, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Atau sebelum daripada tu, perkara yang kita kena bimbang juga di zaman ni berkait dengan berbicara tentang Allah pada apa yang kamu tidak tahu. Di akhir zaman ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena sangat hati-hati. Hati-hati kerana akhir zaman ni dikaitkan dengan fitnah akhir zaman.
Apa maksud fitnah akhir zaman? Fitnah akhir zaman ni ujian-ujian yang Allah Ta'ala sediakan untuk manusia di akhir zaman. Dan kita tak akan dapat lari daripadanya. Makin lama makin dekat dengan kiamat, makin dunia ni dekat dengan kehancuran. Itu sunnatullah yang tidak boleh kita ubah. Yang Nabi dah bagi tahu dah, di akhir zaman akan berlaku sekian. Tidak akan berlaku kiamat sehingga berlaku sekian. Maka antara yang Nabi bagi tahu kepada kita, fitnah akhir zaman ialah kebenaran di akhir zaman dianggap sebagai kebatilan. Kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Di antara fitnah di akhir zaman akan ada kumpulan-kumpulan yang berbicara tentang agama padahal mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Disebut sebagai golongan Ruwaibidah. Golongan Ruwaibidah yang berbicara tentang agama padahal dia tak ada pun basic agama. Dan orang pula ikut dia. Sehingga dunia hari ini semua orang boleh bercakap pada apa yang dia nak cakap. Artis diletakkan di meja penceramah. Tak apa kalau dia datang kongsi saja sekadar tu. Tetapi akhirnya lama kelamaan berbicara tentang hukum hakam, berbicara kalau ada keahlian tak ada masalah. Tapi kadang-kadang mereka berbicara tanpa ilmu. Bukan sekadar artis, ada juga orang kebanyakan duduk dalam media sosial, dia pakai penampilan agama, lalu dia bercakap soal agama dalam keadaan dia tak tahu agama. Sehingga akhirnya zaman fitnah ni Nabi SAW sebut, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihul mu'minu yusbihul ka qita'il laylil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Bersegeralah kamu beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum tibanya zaman fitnah yang mana dia datang seperti kepingan malam yang gelap gelita. Mana di zaman fitnah tu siapa pekat gelap gelita, seolah-olah kita tak tahu mana punca nak pergi. Kalau siang tu kita nampak ni baik, ni betul, kita nampak juga jalan mana selamat, jalan mana tak selamat. Zaman fitnah ni orang tengok tu siapa orang tak tahu hak mana satu betul, hak mana satu salah. Zaman fitnah seperti kepingan malam yang gelap gelita, Nabi kata. Sehingga ada orang paginya dia beriman, petangnya dia kafir. Dan ada orang petangnya beriman, kemudian siangnya ataupun paginya esok dia kafir. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di hujung hadis, yabi'u dinahu li'aradin minad dunya. Kerana mereka menjual agama mereka demi habuan dunia. Skamer, penunggang agama. Akhir sekali mereka duduk di depan masyarakat mendapat keuntungan yang bertimbun-timbun, tapi kerja mereka adalah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ada dalam agama. Ini fitnah akhir zaman. Jadi kita ni makin lama makin banyak fitnah tu. Akan datang pula zaman orang mengaku dia terima wahyu, dia ni nabi, dia dapat direct daripada Allah, dan sampai ke tahap akan datang fitnahnya Dajjal. Semua ni berada pada syubuhat, berkata tentang Allah pada apa yang mereka tak tahu.
ahli syahwat tu memang dia duduk gitu dak. Sehingga akhirnya mereka hidup seperti binatang. Minum, makan, pakai, mengikut seperti binatang. Sampai tak pakai baju, tu syahwat belaka. LGBT, orang yang sama-sama jenis, syahwat tu semua syahwat. Hak syahwat satu bab, hak syubhat satu bab. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Dia suruh, syaitan ni kerja dia suruh buat jahat, suruh buat benda keji. Satu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan dia suruh kamu berkata tentang Allah pada apa yang kamu tak tahu. Ini bahaya. Baik. Lalu Allah Ta'ala pesan kepada kita melalui penceritaan apa yang berlaku kepada pengikut-pengikut syaitan, atau apa yang berlaku kepada orang-orang yang mana dia dulu ikut tapi akhirat nanti yang diikuti berlepas diri daripada yang mengikuti. Apa dia? Allah Ta'ala kata, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutlah apa yang Allah turunkan, ikutlah apa yang Allah turunkan, yakni apa yang diturunkan oleh Allah daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab ni wahyu. Kalau kita tanya, kita ni akses kita kepada perintah Allah dan kehendaknya, macam mana kita nak tahu apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita? Akses yang ada kita boleh tahu tu melalui dua je. Pertama, Quran, kerana Allah yang turunkan Quran melalui perantaraan Jibril alaihissalam kepada Nabi. Yang kedua, melalui wahyu, kerana Allah juga wahyukan selain daripada Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam urusan-urusan agama, sama ada melalui perantaraan Jibril ataupun melalui mimpi yang benar oleh Nabi, atau Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi naik ke langit berbicara secara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Allah wahyukan kepada Nabi, itu sahaja jalan, lain daripada tu tak ada. Kalau mimpi Nabi okey, kalau mimpi orang lain dia bukan wahyu, tak boleh jadi hujah dalam bab agama, kerana tidak ada jaminan bahawa itu adalah mimpi yang benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi apabila kita ni, Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang musyrikin yang mana mereka ni apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang Allah Ta'ala turunkan, apa jawapan mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Dia kata, mereka menjawab, tidak, kami tak nak ikut apa yang Allah turunkan, bahkan kami nak ikut bahkan ni bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Dia kata, kami tak nak ikut Quran, kami tak nak ikut sunnah, kami nak ikut ajaran nenek moyang. Allah Ta'ala kata, lalu Allah Ta'ala sebut, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk. Tidak tahu apa pun dan tidak mendapat petunjuk. Ayat ni turun
pada satu kaum Yahudi yang Nabi SAW ajak mereka untuk masuk Islam. Tapi mereka menolak dakwah Nabi, malah mereka kata, kami nak hanya ikut apa yang difahami oleh nenek moyang kami, kerana nenek moyang kami lebih pandai dan lebih mulia daripada kami. Dia kata, takkanlah nenek moyang kami itu tak betul, dia lagi pandai daripada kami. Jadi Allah Ta'ala kata, bagaimana sekiranya mereka itu tidak mendapat hidayah dan tidak mendapat petunjuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cerita musyrikin dengan nenek moyang tu, itu adalah dalam bahasa apa yang kita nak panggil sampling, dipanggil sampling, contoh, sebagai contoh yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Cerita tu berlaku pada Nabi bersama Yahudi, tapi Allah turunkan ayat ni juga untuk dibaca oleh kita. Apa iktibar yang ada dalam cerita ni? Iktibar dia, Allah kata binasanya mereka Yahudi ni kerana mereka mengikut nenek moyang semata-mata, tanpa hidayah, tanpa petunjuk, hanya sekadar ikut nenek moyang. Kalau tanya, kenapa nenek moyang buat apa tu? Tak tahu. Kalau dia kata, saya nak ikut nenek moyang sebab nenek moyang saya dulu buat, dia faham, dia kata Allah Ta'ala buat, suruh macam ni, macam ni, macam ni, Nabi SAW suruh macam ni, macam ni, maka dia dikira muttabi', orang yang mengikuti dalam petunjuk. Masalah ni dalam tafsir disebut al-musyriku muqallid. Orang musyrik ni Allah Ta'ala cela mereka di atas satu perkara yang mereka amal, dipanggil at-taqlid. Taklid buta dia panggil, taklid buta. Inilah taklid buta ni. Orang kata, marilah ikut Quran dengan sunnah. Tak apa, nenek moyang kita buat gitu dulu. Ni yang berlaku pada Yahudi. Dan ini yang menyebabkan musibah yang besar apabila seseorang itu hanya mengikut secara membuta tuli. Disebut dalam tafsir ni al-musyrik muqallid. Saya nak baca kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa hukum asalnya dalam bab taklid ni. Pernah dengar ada lafaz taklid? Taklid. Tak pernah dengar? Taklid. Dalam bahasa Arab taklid. Dalam bahasa Melayu taklid ni apa dia? Taklid ni kita ikut saja orang tu tanpa kita tahu hujah mereka. Itu dipanggil taklid. Taklid ni boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh, tapi dia bukan asal. Dia boleh apabila seorang itu dalam keadaan darurat yang tidak tahu macam mana. Tapi pada asalnya taklid itu dicela dalam agama kerana Allah mencela orang-orang Yahudi dalam bab ni, mereka mengikut secara membuta tuli. Saya nak baca kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah berkaitan dengan at-taqlid. At-taqlid huwa qabulu qawlil ghairi bila hujjah wa sahibuhu la yu'addu minal ulama ittifaqan. Taklid ni ialah bila kita mengikuti seseorang tanpa kita tahu apa pun hujah dia. Kebanyakan orang awam mereka akan taklid lah bahasanya. Orang awam dia akan taklid. Kerana apa? Dia tak tahu hujah. Tapi apakah itu hukum asal? Dia bukan hukum asal. Asalnya kita dituntut untuk mencari hujah. Tapi oleh kerana mungkin orang-orang awam ni dia tidak ada kemampuan untuk mengikuti dan memahami hujah, maka dia pergi kepada taklid. Tapi taklid ni ada bahaya. Bahaya dia apa? Kalau yang dia ikuti tu orang yang benar, dia akan masuk ke dalam kebenaran. Tetapi
Kalau yang dia ikuti itu orang yang tidak benar atau sesat, dia akan terjerumus ke dalam kesesatan. Jadi hukum taklid pada asalnya tidak dicela dalam agama, mazmum, tidak dibenarkan, melainkan dah kita tak ada ilmu langsung. Jadi jangan tuan-tuan duduk kata saya tak apa, saya taklid je, saya tak apa, saya taklid je. Kalau kita ni dalam bab agama daripada dulu sampai akhir ni main taklid kerana macam tu je, itu perkara dicela dalam agama sebagaimana Allah mencela orang-orang Yahudi dalam ayat ni. Habis tu macam mana? Kita bukan nak semua orang jadi ulama, tidak. Tetapi sekurang-kurangnya bila kita nak mengikuti seseorang, kita tanya kepada, kita buat semakan, sebab pandangan ni banyak, bukan sekadar membetululi. Kadang-kadang bila kita pergi rujuk dalam satu masalah, ada 2-3 pandangan. So jangan kita kata mana yang aku suka aku nak ambil, tak boleh. Kita kena cari mana yang lebih menepati petunjuk dari Allah dan juga Rasul. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi taklid pada asalnya mazmum, dia kata. Ada saya kata tidak membenarkan kecuali indad darurah, dia bagi. Walakin at-taqlid indad darurah jaizun. Taklid ketika mana dalam keadaan darurat, kita tak tahu, hujah kita tak tahu. Lalu kita pergi tanya ustaz, ustaz boleh tak kita buat lagu ni? Maka Allah Ta'ala kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Maka dalam keadaan kita tidak tahu atau dalam keadaan kita tidak ada sumber untuk tahu, dibenarkan untuk taklid. فإذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله فلا بد أن نسأل. ولهذا قال شيخ الإسلام إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. Okay. Dia kata taklid ni seperti hukum memakan bangkai. Maksudnya apa? Waktu darurat boleh taklid. Tetapi apabila seseorang itu datang kepadanya hujjah dan dia tahu dalil dalam masalah, maka dia wajib mengikuti dalil itu, kerana telah sampai kepadanya petunjuk dari Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling dahsyat lagi ialah taklid yang bersifat ta'assub. Dia ikut, tak tahu hujah, malah dia ta'assub kepada apa yang dia ikut. Macam yang Allah Ta'ala sebut ni, bila diterangkan kepada mereka, ini yang Allah Ta'ala bagi tahu, ini yang Allah Ta'ala turunkan, mereka kata tak. Walaupun dah sampai kepada mereka, kami nak ikut apa yang ada pada nenek moyang kami. Sehingga Allah Ta'ala kata, bagaimana sekiranya nenek moyang kamu itu tidak mengetahui dan tidak mendapat petunjuk. Yang paling dahsyat ialah at-ta'assub, sehingga walaupun apa pun yang berlaku, orang yang dia ikut tu mesti benar. Dia tak ada langsung dia space, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Sampai ke tahap ta'assub tu, orang yang dia ikut, biarlah tak ada dalil Quran, biarlah tak ada dalil hadis, biarlah tak ada apa, boleh jadi kerana penampilan dia, pakaian dia cantik, elok, kemudian dia memang orang baik, orang soleh, tapi oleh kerana dia terlalu ta'assub dan sayang kepada orang ni, semua benda yang orang tu buat dia akan anggap betul dan dia nak ikut perkara tersebut, maka itu dinamakan ta'assub.
Jadi taklid pun tak boleh, ta'assub pun tak boleh, melainkan dalam keadaan darurat yang kita sebut tadi, taklid bila kita tak jumpa dalil. Tapi bukanlah agama suruh kita duduk selama-lamanya dalam taklid. Agama suruh fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lam. Kalau kamu tak tahu, kamu bertanyalah kepada yang tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Quran terlalu banyak ayat-ayat yang suruh kita mencari ilmu dan mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Taala kata wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu berselisih pendapat dalam sesuatu, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasul, iaitu kita kembali merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kita tidaklah mencela taklid secara umumnya, kerana ada ruang untuk taklid dalam keadaan darurat. Tetapi dalam masa yang sama, bukanlah kita nak suruh orang awam ni duduk dalam keadaan taklid sampai akhir hayat dia, sehingga kita menyekat dalil daripada mereka, sehingga orang kata orang awam tak perlu tanya dalil. Itu bukan ajaran agama. Malah agama suruh kita, Nabi kata balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Waktu Nabi dalam khutbah Hajjatul Wada', Nabi tanya kepada sahabat, ala hal ballaghtu, apakah aku dah sampaikan kepada kamu? Sahabat kata ya. Sehingga Nabi SAW kata apa? Falyuballighu syahid al-ghaib. Hendaklah orang yang tahu atau orang hadir menyampaikan kepada orang yang tak hadir. Maknanya sampaikan ajaran Nabi kepada orang. Itu perintah dalam agama. Itu perintah dalam agama. Bukanlah kita kata orang awam ni jangan tanya, supaya ikut saja apa yang itu adalah, aku panggil, itulah yang telah menjerumuskan orang-orang Yahudi ke dalam lembah kesesatan mereka. Kerana mereka mengikut, orang panggil apa, kata dalam ayat surah At-Taubah, Allah Ta'ala kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengambil pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, sebagai sekutu bagi Allah. Kata dia Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang sebelum dia masuk Islam, Nabi SAW atau selepas daripada masuk Islam, ayat ni turun, dia kata zaman dulu waktu dia duduk dalam Yahudi tu, dia tak pernah anggap pun pendeta dia tu Tuhan. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, surah At-Taubah ni, orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan? Sebab dia kata selama dia duduk dalam Yahudi, tak pernah pun orang Yahudi anggap pendeta itu Tuhan. Jawab Nabi SAW, bukankah pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kamu ikut pendeta? Bukankah pendeta itu mengharamkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya, lalu kamu ikut mereka? Itulah dia, kamu syirikkan dia dengan Tuhan. Ini yang berlaku dalam masyarakat orang musyrik, dalam masyarakat Yahudi, dalam masyarakat Nasrani, penyembah-penyembah berhala, kerana mereka ikut membuta tuli. Jadi ini yang dicela dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mengikut jejak langkah orang-orang yang Allah beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat agama. Daripada kalangan mana? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah
memberkati kita semua dan menunjukkan jalan kepada kita. Naam, adapun orang awam kita kata mereka bermula dengan taklid. Begitu juga orang-orang yang baru nak belajar bermula dengan taklid. Tetapi dalam masa tu belajarlah, carilah, tuntutlah ilmu, belajarlah Al-Quran. Bukan kita nak jadi mujtahid tau. Mujtahid ni tinggi, tak sampai pun level kita nak jadi mujtahid. Tapi sekurang-kurangnya kita belajar kenapa orang yang kita ikuti tu mengamalkan demikian. Kita ikut mazhab Asy-Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i berpandangan demikian? Oh, macam ni hujah dia, lalu kita ikuti, dan dalam keadaan kita memahami hujah dia. Tiba-tiba dalam bab hukum hakam yang lain seperti zakat, tempat kita ambil pandangan mazhab Hanafi, boleh bayar zakat dengan nilai. Kenapa dia ambil pandangan tersebut? Maka ada penjelasan-penjelasan dia, sehingga akhirnya kita menerima pakai, walaupun majoriti dalam masalah kita bermazhab Asy-Syafi'i, tapi dalam beberapa hukum kita mengikuti mazhab Hanafi, dan beberapa hukum mengambil pendekatan mazhab Maliki. Kerana apa? Kerana kita tahu apa sumber ambilan dia. Dan inilah kerja para ulama, mengajak manusia kepada memahami agama, bukan dengan memahami agama dengan hujah dan dalil, bukan dengan sekadar mengikuti secara taklid buta. Panggil taklid buta. Taklid dalam keadaan kita tahu, tu okey sikit. Tapi taklid buta ni yang bahaya, yang menyebabkan dia hanya ikut sahaja. Yang kita bimbang ikut-ikut, sama ada dua. Kalau ikut tu betul, alhamdulillah. Tapi takut-takut ikut-ikut, terjerumus ke dalam lembah yang menyesatkan, yang tu yang kita takut. Sekali lagi, senantiasalah minta hidayah dari Allah. Kerana kadang-kadang semua ni dalam keadaan kita teraba-raba tu, hanya Allah yang boleh menyelamatkan kita, dan hanya Allah lah Tuhan yang memberikan petunjuk. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita akan sambung besok hari pada ayat 171. Esok hari Jumaat, tak ingat hari dah. Hari ni hari Khamis, jadi kita akan sambung pada hari Isnin nanti insya-Allah. Sekali lagi saya ingatkan, tunggu-tunggulah khabar berita salat jenazah. Hari ni insya-Allah kita pakak-pakak pergi salat jenazah kepada arwah Abang Fadil kita. Semoga Allah mengampuninya dan merahmati beliau. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.